kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi memberkati majlis kita, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri, dan sebab itu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat baginda sekalian, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pulang ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan para malaikat memayungi kita berada di halakah ilmu pada kuliah maghrib pada malam ini insya-Allah. Tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala bangga dan sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk terus mentadabbur surah dari surah Al-Baqarah. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita sampai ayat yang ke-54 pada kalimah innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ajl. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel tentang favor, tentang jasa-jasa ataupun nikmat-nikmat yang perlu dikenang, dan kita pada jasa yang kelima, Allah mengingatkan kepada mereka ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ajl. Sungguh kamu sudah menzalimi diri kamu kerana menjadikan anak lembu sebagai sembahan. Cuba lihat perkataan dari Nabi Musa kepada kaum dia yang baru sahaja melakukan dosa besar. Dia tidak memanggilnya dalam perkataan, hei orang-orang yang bersalah, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir. Tak, Nabi Musa tetap memanggil mereka dengan ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Dan begitulah rasa kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ini, sehingga kan tak kala mereka melakukan dosa sebesar itu pun, menyembah lembu betina pun, masih lagi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa memanggil dengan panggilan yang begitu santun. Innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ajl. Sungguh kamu telah menzalimi diri kamu kerana mengambil anak lembu sebagai sembahan. Dan ini dikira perbuatan yang zalim, melakukan syirik secara terang-terangan dengan menyembah lembu. Lalu arahan daripada Allah apa? Fatubu, maka bertaubatlah. Tubu adalah fi'il amar. Fi'il amar ditujukan kepada kaum Nabi Musa. Ramai. Fatubu, bertaubatlah kamu semua. Ila bari'ikum. Menariknya, kalimah bari jarang digunakan dalam Quran. Adalah beberapa tempat. Bari maksudnya nama lain bagi Allah. Bari ini dia bermaksud Rabb. Dia bermaksud Rabb. Bari ini maksudnya Rabb. Dan bari ini adalah perkataan yang lazim digunakan dalam Taurat. Dalam Taurat, dalam Injil banyak perkataan bari ni merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Allah perkenalkan perkataan yang sama, bari, dalam Quran ditujukan kepada Yahudi dengan harapan kalau mereka dengar, betul lah wahyu ni turun pada Nabi, betul lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Nabi. Macam mana dia boleh tahu panggilan Tuhan dalam kitab-kitab terdahulu? Panggilan yang popular antaranya ialah bari. So fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kepada pencipta kamu. Maka Allah gunakan dalam Quran juga dan tidak menggunakan kalimah Rabb. Sebab perkataan tu banyak digunakan dalam kitab mereka. Cara bertaubat macam mana? Faqtulu anfusakum. Kemudian kamu bunuhlah diri-diri kamu. Faqtulu anfusakum, bunuh diri. Bunuh diri. Macam mana? Syariat Nabi Musa pada waktu itu tidak sempurna. Taubat itu dikira tidak sempurna dengan hanya istighfar mulut. Tak. Tetapi kesempurnaan taubat itu perlu dibuktikan dengan kena bunuh. Istighfar saja tidak memadai, dia perlu dibuktikan dengan nyawa. Mereka yang tidak bersalah hendaklah membunuh orang yang bersalah. Waktu itu Allah turunkan awan hitam supaya tak nampak muka yang dibunuh tu. Dan kalau ikut periwayatan, berapa ramai yang dibunuh ni? Teka, berapa ramai yang dibunuh? Yang arahan dari Allah, faqtulu anfusakum ni, rasa-rasa berapa ramai? 70,000. 70,000 orang yang kena bunuh. Ramai. Maksudnya seramai itu yang willing disembah anak lembu betina. Tapi menariknya, dia bukan dalam bentuk bunuh diri. Faqtulu anfusakum tu maksudnya bunuh diri kamu. Kenapa disebut anfusakum? Kenapa bunuh diri sedangkan mereka bukan bunuh diri? Orang yang tak bersalah bunuh orang yang bersalah. Kerana yang membunuh dan yang terbunuh Tuhannya sama, sama agama, maka dikira sebagai seperti membunuh diri sendiri. Dan inilah dalil yang mengatakan mereka kena berbunuhan sesama mereka untuk diterima taubat. Begitu juga kita, tuan-tuan. Dalam surah dalam surah Hujurat. Surah Hujurat, bukankah Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Itu ayat 10. Ayat 11 Allah kata apa? Wala talmizu anfusakum. Jangan kutuk diri kamu. Jangan kutuk diri kamu. Apa maksud wala talmizu anfusakum? Jangan kutuk diri kamu. Rupanya bila kita mengata orang beriman yang lain, dia sama seperti kita kutuk diri kita sendiri. Sama. Jangan kutuk sesama Islam, sebab kalau kita kutuk sesama Islam, sebenarnya kita sedang merendahkan agama kita sendiri. Kita kutuk perangai orang Islam, dalam masa yang sama kita sedang merendahkan nilai keberagamaan itu sendiri. So bila sebut faqtulu anfusakum, dia bukan dalam bentuk bunuh diri sendiri, tetapi yang tak bersalah bunuh yang bersalah. So Bani Israel seperti yang kita tahu ada 12 puak. Setiap puak tu ada yang telah menyembah anak lembu itu dan bukan semua mereka menyembah. So maksud arahan ini adalah setiap puak perlu kenal pasti siapa yang benar-benar terlibat. Dan dia mestilah dibunuh. Itu maksud bunuhlah diri kamu sendiri. Bunuhlah orang dalam kaum kamu tu, dalam puak kamu.
Sebab mereka yang menyembah itu, dia telah membuat perbuatan syirik dan basically mereka telah murtad. So murtad hukumnya apa? Layak dibunuh. Inilah hukuman murtad yang kita ada ni. Orang murtad dibunuh. Perlu dibunuh. Maka hukum bunuh kepada mereka yang murtad bukanlah benda yang baru. So dalam syariat Yahudi pun sudah ada hukum bunuh kepada yang murtad. Problemnya ialah bila kita sebut tentang hudud, bising orang dekat keliling ni. Islam ni zalim, orang murtad pun dibunuh. Sedangkan Yahudi tu dah ada dah hukum ni. Gitu. So syariat bunuh sebegini tidak ada dalam syariat kita sekarang kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam syariat sekarang ini yang lebih terkini, versi yang updated, kan, siapa yang halal darahnya? Zina muhsan, hukum rejam. Hukum qisas, orang yang bunuh orang lain. Itu dalam hukum-hukum hudud lah. Tetapi dalam bab syirik, tak ada hukuman bunuh sebegini. Tak ada hukum bunuh sebegini. So kalau ada, kita dah tentu susah. Sebab ramai orang Islam akan kena bunuh belaka. Sebab syirik sudah sangat berleluasa dalam masyarakat. Malah kita pula ada syirik besar, syirik kecil. Kita syirik, kalau kita buat syirik, kita tidak dihukum bunuh. Tapi syariat terdahulu, nak bertaubat daripada syirik ni perlu dibunuh. Kan? So, ringkasnya dalam dapatan kitab-kitab tafsir, ada beberapa pendapat tentang pembunuhan tu. Yang pertama, ada pendapat yang kata mereka bunuh diri. Ini seperti yang kita pernah tahu, harakiri dalam masyarakat Jepun. Kan? Bushido Jepun, dia guna harakiri. Bila buat salah, dia bunuh diri. So, kira mati dalam dignity. Mati dalam penuh kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang tidak menyembah akan laksanakan execution kepada mereka yang menyembah, mereka yang buat kesalahan. Sama ada orang yang buat kesalahan tu beratur nak kena bunuh ataupun perlu dicari. Dia lari ke perlu cari sampai dapat dan bunuh. Dan yang ketiga, ramai-ramai ambil pisau dan pergi bunuh orang lain. Kecil ke, muda ke, tua ke, lelaki ke, perempuan, maka berbunuhanlah mereka sehinggalah Allah suruh mereka berhenti apabila sudah cukup nyawa 70,000 orang. Itu pandangan ulama tafsir tentang faqtulu anfusakum. Lalu Allah kata apa? Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu apa yang kamu buat, bunuh diri itu lebih baik bagi kamu inda bari'ikum, di sisi pencipta kamu. So maksudnya bertaubat dan bersedia untuk dibunuh itulah perbuatan yang lebih baik di sisi Allah. Kerana kalau mereka bertaubat dan bersedia dibunuh, di akhirat nanti mereka clean. Tidak dikenakan azab. Maknanya, orang-orang yang dibunuh itu telah Allah hapuskan segala bentuk kesalahan mereka. So basically, taubat dan dibunuh sama dengan ahli syurga. Sebab mati dalam keadaan bersih dari dosa, tentulah masuk syurga. How cool is that? Clean. Terus masuk syurga.
Ha. So, apa yang Allah arahkan ni, Allah kata, itu lebih baik bagi kamu. Lagi baik bagi kamu. Wah, kita belum tentu lagi. Kita belum tentu. Diorang dah bertaubat, tentu dah bertaubat. Dan dibunuh, boleh masuk syurga. Sebab rata-rata kita melihat, hukum bunuh. Berat kot. Hukum bunuh kan hukum paling berat. Teruk. Tapi Allah bagi tahu dalam ayat ni, ia adalah baik di sisi Allah. Sebab tu hukum-hukum Allah ni jangan ikut standard manusia. Ini Allah bagi tu standard Allah. Hukum ni baik di sisi Allah. Sebab tu kita tak boleh nak logikkan macam mana hukum bunuh baik. Kita tak boleh logikkan ikut standard kita. Ini standard Allah. Lepas tu, Ustaz, macam senang je diorang nak masuk syurga. Masuk syurga ni senang puan, memang senang. Kita pun memang senang masuk syurga. Problemnya orang Yahudi ni tak nak degil. Nabi SAW sebut, ingatkan pada kita umat dia. Nabi kata apa? Syurga itu mudah, senang nak masuk. Syurga itu, pintu syurga itu terbuka luas kepada semua orang. Kecuali yang enggan. Tak cukup mudah ke tu? Nabi kata syurga itu terbuka untuk semua orang. Kecuali yang enggan. Yang tak nak. Dah dia tak nak buat macam mana? Gitu. Tapi kalau kita hadapi syariat yang sama, adakah hati kita boleh redha apa yang berlaku? Berat. Istighfar. Terus dibunuh. Masuk syurga. Saya ambil satu contoh. Nabi kata, siapa yang melazimi, siapa yang biasa melazimi baca ayatul kursi selepas solat, min duburi solat, di belakang solat. Lepas solat, baca ayat kursi. Lepas solat, baca ayat kursi. Nabi kata antara dia dan syurga hanya dipisahkan dengan kematian. Antara dia dan syurga hanya dipisahkan dengan kematian. Kalau syariat terdahulu, taubat, dibunuh, masuk syurga. So taubat dengan syurga hanya dipisahkan dengan bunuh, mati. Sekarang, kita punya peluang, ayat kursi, selepas solat, ayat kursi, dan syurga. Dipisahkan dengan kematian. Mati. Sama je. Soalannya ialah, tuan-puan sudah bersedia untuk mati? Peluang kita dan mereka sama. Taubat, mati, syurga. Kita ayat kursi, mati, syurga. Sama. So, siapa yang dah sedia untuk mati? Nanti dululah Ustaz, nanti dululah. Sedangkan Allah kata, Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhanmu. Dibunuh tu kira taubat lah tu. Dibunuh tu taubat lah tu. Dan dia ada macam mana nak tahu taubat tu diterima atau tak terima. Kalau kita ungkapkan istighfar, itu tandanya kita sudah bertaubat dan Allah dah terima dah. Untuk penerimaan taubat ni, dia tak sesukar seperti mana yang kita sangka, tak. Bila sebut tentang taubat ni, kita istighfar, Allah terima dah. Dibunuh tu maksudnya Allah sudah terima dah taubat dia.
Ha. So fataba alaikum. So Ilham, mungkin kita lihat bunuh tu berat. Tapi Allah bagi tahu dalam ayat ni bahawa itu baik di sisi Allah dan ia adalah kebaikan untuk mereka. So kadang kita sangka, hukuman ni tak patut. Tak. Yang penting adalah apa yang Allah redha. Bukan patut ke tak patut. Kita ni hamba. Kita terima je. Kita terima je arahan dari Allah. Patut ke tak patut ke, itu lain. Itu belakang kiri. Yang penting Allah redha. So fataba alaikum. Maka Allah menerima taubat kamu. Yang terima taubat ni Allah. So kita buat je. Sempurna tak sempurna Allah yang terima. Ini nikmat yang dimaksudkan dari Allah. Dan nikmat ini, favor ini amat besar. Dan bila Allah terima taubat mereka, mereka masuk syurga. Bukankah masuk syurga tu nikmat yang besar? So ayat ni kata, Allah telah ampunkan dosa mereka. Maka mereka yang menyembah anak, diorang baru lepas sembah anak lembu. Diorang baru sembah anak lembu dan semua yang bertaubat masuk syurga. Kita je yang sangka, ini pelaku syirik ni masuk neraka. Padahal mereka semuanya masuk syurga kerana Allah telah terima taubat mereka. Dan taubat mereka Allah terima waktu kerana mereka ikut syariat yang Allah bagi. Oleh kerana mereka ikut syariat, that's it. Allah terima taubat mereka. Problemnya bila kita kata kita, macam mana Allah macam nak tahu Allah terima ke tak taubat? Selagi kita ikut dia punya prosedur, Allah terima. Selagi kita ikut prosedur dia, istighfar, bunuh, Allah terima. Begitu. Sebab Allah kata apa? Berkali-kali Allah sebut tentang innahu huwal ghafurur rahim. Hanya dia yang sangat-sangat ghafur. Allah mengampunkan itu the extreme. Allah sangat pengampun. Allah sangat pengampun. Kan ada hadis, Jibril dia sepak masuk pasir dalam mulut Firaun. Supaya Firaun tidak teruskan perkataan-perkataan yang mungkin Allah terima taubat dia. Waktu dia tenggelam tu, dia dah sebut dah. Dia dah sebut, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Waktu tu Allah tak terima. Tapi waktu dia tenggelam, Jibril sengaja masukkan tanah dalam mulut Firaun supaya dia tak bercakap sehingga memungkinkan Allah terima taubat dia. Apa kesalahan Firaun? Bunuh baby. Kesalahan begitu berat, bunuh orang lain pun jika bertaubat, Allah terima. Dan Allah hapuskan dosa dia. Hapus dosa dia. Jika Allah terima. So, berat mana dosa kita? Sembahyang lambat-lambat. Kan? Kutuk orang lain. Kan? Tengok drama Korea banyak sangat. Kan tak sebut nama Allah. Itu je jenis dosa-dosa harian kita. So why not perbanyakkan taubat dan pastikan untuk kembali dengan husnul khatimah. Itu je yang kita perlu buat. Fataba alaikum. Allah terima. Innahu huwat tawwabur rahim. Tawwab ni dalam bentuk mubalaghah, dalam bentuk ekstrim, sangat menerima.
Um, Okey. Bila Allah bagi, bila Allah bagi kesempatan pada mereka, bertaubatlah dan Allah akan terima taubat, bangsa Yahudi sangka mereka adalah orang yang terpilih. Kerana peristiwa-peristiwa ini, banyaknya favor yang Allah bagi, mereka sangka mereka adalah bangsa yang terpilih. Sebab Allah sentiasa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Walaupun sampai ke tahap sembah lembu betina. Dan benda ni menjadikan mereka naik kepala. Sampai kisah bila mereka buat kesalahan di dunia, mereka mereka mempermain-mainkan. Mereka kata, tentu Allah maafkan mereka. Diorang tak bertaubat. Tapi sangka mereka Allah kan penyayang, Allah akan maafkan. Allah akan memaafkan. Sebab mereka rasa kalau Allah memasukkan mereka ke dalam neraka pun hanya untuk beberapa hari sahaja. Dan ini penyakit. Ini penyakit. Penyakit pada kita. Punya banyak nikmat kita dapat, lalu kita baca, punya banyak ganjaran-ganjaran kepada umat akhir zaman, lalu kita take for granted. Once kita take for granted, Allah sangat tak suka. Bila kita ambil mudah, itulah titik tolak. Kita bakal dapat istidraj. Terus-teruskan hidup dengan penuh pengharapan. Penuh rasa takut kalau ibadah kita Allah tak terima. Dan dalam masa yang sama berharap Allah terima. Gitu. Kita hidup ni dia kena ada dua rasa yang seimbang. Khauf dan roja. Takut dan berharap. Takut dan berharap. Dia tak boleh takut dan tak buat apa-apa. Atau berharap sehingga kita rasa, cerah masa depan. No, bukan begitu. Takut dan harap itu ganti. Begitulah gaya ahli sunnah wal jamaah. Punya Nabi takut sehingga Nabi tiap malam solat. Dalam masa yang sama berharap. So kalau kita rasa Allah sayang, dan Allah ni maha penerima taubat, itu sifat Allah. Kita perlu buat apa? So cara Yahudi memahami itu adalah cara pemahaman yang salah. Mereka yang dibunuh dalam kisah ini diterima taubat kerana mereka bertaubat ikut prosedur. Dan kisah ini kita tak boleh gunakan sebagai lesen untuk mengatakan, kan Allah sentiasa mengampuni dosa. Sebab untuk mendapat pengampunan, dia perlu bertaubat ikut syariat. Dan ada proses yang perlu diikuti sebelum taubat diterima. Problem is, Yahudi sekarang dia rasa Allah sayang dia. Dan dia terus-terusan masih mengikut syariat yang outdated, syariat terdahulu. Sedangkan Quran sudah turun, ada syariat terkini. So kalau dia buat kesilapan, dia tak boleh ikut Taurat. Dia tak boleh ikut Injil, dia kena ikut Quran. Gitu. So janganlah kita ikut sangkaan orang-orang Yahudi terdahulu dan sekarang. So ramai yang rasa, tak apa, kita kan orang Islam, akhirnya akan masuk syurga juga. Jangan begitu. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguh Allah maha menerima taubat. Tawab, Allah berkali-kali boleh menerima taubat. Walaupun kita banyak kali buat kesalahan dosa. Tapi bila kita bertaubat, Allah sanggup terima taubat kita. Dan perkara ni jangan sampai kita terpedaya dengan bisikan syaitan.
Bila kita dah bertaubat, kita ulang kesalahan yang sama, syaitan akan hasut. Buat apa kau taubat lagi? Kan kau buat kesalahan yang sama, baik kau terus buat je kesalahan tu sebab Allah dah tak terima dah taubat kau. Buat malu je kau nak bertaubat. Kan ada kan rasa macam tu? Tak. Terus dia bertaubat. Terus taubat. Walaupun kita buat kesalahan yang sama. Bertaubat. Terus taubat. So antara salah faham tentang taubat ialah walaupun kita sudah bertaubat, kadang-kadang kerana lemah dan ada bisikan syaitan, kita mungkin melakukan kesalahan yang sama. So kalau kita lakukan kesalahan yang sama, taubatlah lagi. Jangan putus harap dengan taubat. Jangan harap dengan boleh terima taubat kita berkali-kali walaupun untuk kesalahan yang sama. Ustaz, ada ustaz lain cakap lain lah ustaz. Ulama kata begini dan begini. Kalau dah bertaubat lepas tu buat lagi kesalahan tu Allah dah tak terima taubat. Sekarang ni siapa yang terima taubat? Ustaz tu ke Allah? Yang terima taubat Allah, bukan ustaz tu. Taubat je. Hari-hari kita kutuk orang, hari-hari kita main Facebook. Kan kita kutuk orang tu, kutuk orang ni. Penghujung malam, sebelum tidur bertaubatlah. Walaupun esok, kita mungkin akan jatuh dalam lubang yang sama. Bertaubat lagi. Sehingga kita bosan nak lakukan perbuatan yang sama. Dan dalam kita bertaubat, doalah. Doa pada Allah. Ya Allah, aku buat kesalahan yang semacam ini sebab aku lemah, ya Allah. Beri aku kekuatan untuk aku hindarkan dari kesalahan yang sama. Bukan hanya taubat, ya Allah, aku minta ampun, minta maaf. No, bukan hanya itu, tapi mohonlah kekuatan untuk tinggalkan perkara-perkara yang tak elok. Kita cuma tak bersungguh je. Kita cuma tak bersungguh. Kan dapat jiran ahli mesyuarat tingkap. Lepas tu cerita-cerita dia pula cerita-cerita yang ngetop, yang terkini. Ira Kaza, kan Putri Sarah. Lepas tu pula yang jiran sebelah kanan dia ada cerita-cerita yang ngetop lah. Yang sebelah kiri dia suka bawa goreng pisang. Macam mana nak elak? Habis. Tapi bertaubat. Jangan putus harap. Jangan putus harap. Selama kelamaan, dia pasti akan berubah. Kita pasti akan menjadi lebih baik. Dengan konsisten kita bertaubat. Lazimi istighfar. Ya, hari pertama, hari kedua, dia akan lupa dan akan lupa. Setiap kali ingat, sebutlah ungkapan taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah, bertaubat. Banyakkan istighfar. Sayyidul istighfar. Bacalah banyak-banyak kali. Allah tak pernah jemu menerima taubat kita. Kita yang jemu nak sebut. Allah takkan jemu. Tak. Dan Allah tutup ayat ni dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim berguna untuk akhirat. Dan kasih sayang yang berpanjangan. Berpanjangan. Bila Allah kata innahu huwa tawwabur rahim. Bila Allah terima taubat mereka, hamba Allah itu, Allah tidak akan seksa lagi mereka di akhirat. Maka sebab itu bila kita baca kisah-kisah semacam ini, ketahuilah bahawa mereka sudah selamat. Mereka yang pernah menyembah anak lembu itu telah selamat. Kita belum tentu. Kita belum tentu. So, baca kisah ini dengan mindset bukan nak memalukan Yahudi. Tak. Bukan nak memalukan Bani Israel. Bukan tugas kita untuk kecam mereka. Pasal inilah mereka degil. Tak. Mereka sudah selamat. Taubat mereka sudah diterima. Kita belum tentu. Allah nak ajar kita, engkau buat seperti mana yang Allah suruh,
masuk syurga. Kau buat seperti yang Allah suruh, masuk syurga. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Gitu. Bukan untuk malukan mereka, bukan ini untuk nak mengata mereka. Mereka tak pernah nak begini dan begini. No, bukan begitu. Allah nak kita belajar daripada kisah orang terdahulu. Apa kesilapan mereka buat, apa kesalahan mereka buat. Tapi yang pasti mereka adalah orang beriman dan ternyata mereka berjaya. Berjaya masuk syurga. Gitu. Barulah lapang dada kita. Baru kita rasa Yahudi ni sebenarnya membantu kita untuk jadi Muslim yang baik. Untuk menjadi orang beriman yang lebih baik. Kan? Okay, next. Wa idh qultum ya Musa. Kalau kita rasa mereka menyembah anak lembu itu sudah sangat besar kesalahan, mari kita lihat ayat seterusnya. Wa idh qultum ya Musa, dan ini adalah nikmat keenam yang diberikan kepada Bani Israel. Dan dalam nikmat yang keenam ini dia ada kisah dia. So Nabi Musa pergi menerima wahyu selama 40 hari. 30 plus 10 hari. Dan setelah tamat 40 hari, baginda dapat tahu bertulis. Berbeza dengan Quran, turun wahyu Nabi sebut. Quran ini, wahyu yang turun itu Nabi sebut sahabat dengar. Kali pertama dapat Quran itu dengar, bukan dalam bentuk bertulis. Dengar. So kalau saya baca wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nabi baca, sahabat yang lain dengar. So ada yang sekali Nabi baca mereka dapat hafal. Sekali baca dapat hafal. Ada yang 2 kali baca dapat hafal. Kita bertahun-tahun dengar Quran dibacakan, tak hafal-hafal. Itu beza kita dengan mereka. Quran ni bertulis waktu zaman Osman. Idea ni daripada Omar disampaikan kepada Abu Bakar. Waktu zaman Nabi dia tak bertulis. Dia bukan dalam bentuk kitab. Taurat tu dapat bertulis. Bertulis. Satu diorang tak hafal, diorang tak hafal Taurat. Dia dalam bentuk lembaran-lembaran bertulis. Begitu. So, bila Nabi Musa dapat kitab Taurat, itu yang disebut kitab tu bertulis. Kitab ni bertulis. So, bila baginda pulang, kaumnya memberikan pelbagai reaksi. Ialah tentang penyembahan lembu betina ni macam-macam reaksi lah dapat. Dan waktu itu kaumnya lebih daripada 70,000 orang. Ada yang kata 600,000. So diorang ada lebih dari 70,000 orang dan ada yang tak percaya, Taurat itu dari Allah. 40 hari kot Nabi Musa tak ada, tiba-tiba balik bawa kitab tertulis. Ada yang tak percaya. Diorang punya tak percaya sampai ada yang berani kata, aku nak tengok bagaimana kitab Taurat tu turun. Dan yang bercakap begini adalah mereka-mereka yang tak terlibat dengan penyembahan anak lembu. Sebab yang sembah anak lembu tu dah dibunuh. So maksudnya yang tak sembah anak patung tu pun ada masalah. So satu masalah dah settle. Diorang dah bertaubat. Ini yang masih hidup. Maka Nabi Musa telah diperintahkan untuk pilih setiap 1,000 orang, 1 orang wakil. Kira ada 70,000, setiap 1,000 orang ada 1 orang wakil.
Maka bila diselect macam tu, ada 70 orang telah dipilih untuk lihat live. 70 orang dipilih untuk tengok live bagaimana cara kitab Taurat diturunkan pada Musa. Menariknya Nabi dilayan. Kalau kita lah persoalkan macam tu, aku tak percayalah pada wahyu Quran ini. Tunjukkan aku macam mana Jibril jumpa dengan Nabi. Itu tak payah Nabi yang handlekan. Umar dia tempeleng kepala. Okey. Aku ikut. Taurat turun sekaligus. So, 70 orang terpilih untuk tengok live diturunkan kepada Musa. Ada satu lagi pendapat, mereka dibawa naik supaya mereka dapat minta ampun kepada Allah sendiri. So 70 orang tu mewakili kaum dia untuk naik ke Bukit Tursina mohon keampunan pada Allah. Sebab permintaan yang bukan-bukan macam tu. So sama ada mereka dibawa naik untuk lihat sendiri proses tu ataupun dibawa naik untuk bertaubat, ada dua pendapat. So mereka dibawa naik ke Bukit Tur untuk saksikan sendiri proses ni. Setelah mereka sendiri lihat. Okay. 70 orang lihat sendiri dengan mata kepala. Dan mereka masih tak percaya. Ini level Yahudi. 70 orang terpilih, naik Bukit Tursina, tengok Taurat turun. Bila tanya puas, tak percaya. Tak percaya. Malah dari 70 orang itu, mereka minta untuk lihat Allah dengan mata mereka sendiri. Nak tengok Allah. Nak tengok Allah tu, jahratan tu. Jahratan secara terang. Kami nak tengok Allah dengan terang, dengan mata kepala. Kerana permintaan itu sangat melampau, Allah terus matikan mereka waktu tu juga. Mula-mula nak tengok Taurat turun macam mana. Allah bawa naik. Tengok, tunjukkan. Tak puas hati. Sekarang nak tengok Allah dengan mata kepala. Sebut je nak tengok Allah terus mati. 70 orang mati. Mati. Kerana permintaan yang sangat melampau itu Allah matikan mereka dengan pekikan keras dan gegaran. Mereka mati bergelimpangan. Dan menariknya, Allah kata apa? Wa antum tanzurun. Mereka sendiri lihat yang mereka jatuh rebah dan mati di situ juga. Bukankah bila roh kita keluar, kita ada possibility untuk nampak jasad kita terbaring. So mereka sendiri lihat mereka rebah, jatuh dan mati. Nah, ayat ni menerangkan begitu. Ayat qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata yang berkata dalam ayat ini bukan Yahudi zaman Nabi, tak. Tapi atuk nenek mereka dulu. Menariknya Allah menggunakan perkataan kamu. Ayat qultum, bila kamu bercakap. Kenapa? Kerana Bani Israel rasa mereka adalah satu keluarga dari dulu sampai sekarang. So mereka bangga dengan keturunan. Lepas tu bila kata kamu berkata, mereka tahu perkataan ini pernah disebut oleh atuk nenek dia. Dia rasa macam dia bercakap. So mereka tahu apa yang terjadi pada zaman dulu. Kerana kisah ini disampaikan turun-temurun. So Allah bercakap terus kepada mereka seperti mereka adalah orang yang sama.
Begitu sekali sikap kebangsaan Yahudi. So 70 orang wakil dari Bani Israel dijemput naik ke Bukit Tursina untuk lihat cara kitab Taurat diturunkan. Semua sekali Bani Israel seramai 70,000 orang. Setiap 1,000 dipilih seorang tadi. So ketua dipilih dan selepas melihat Taurat, mereka masih tak puas hati lalu berkata, Ya Musa lan nu'mina laka. Wahai Musa, kami tak percaya pada kamu. Cakap dengan Nabi dia sendiri, hanya panggil nama, Hai Musa. Hai Musa. Kita nak panggil Nabi. Kita panggil dengan salawat. Kita bukan hanya panggil nama, kita panggil dengan jawatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Tapi mereka panggil Nabi, panggil nama. Hai Musa. Oi, dahsyat. Dahsyat. Mereka masih tak percaya pada Nabi Musa. Dan perkataan yang mereka guna dalam ayat ni, Ya Musa lan nu'mina lak. Perkataan digunakan adalah laka, pada kamu. So bayangkan, Nabi mereka sendiri pun mereka tidak percaya. Sedangkan orang yang sama, susuk tubuh yang sama itulah yang telah bawa mereka selamat dari Firaun menyeberangi Laut Merah. Nabi yang sama yang keluarkan air dari batu. Nabi yang sama yang mereka sendiri menyaksikan dengan mata kepala mukjizat yang mereka sendiri nampak. Namun mereka masih tak percaya. Ini kita tak tahu level apa punya hati dan kedegilan. Dahsyat. Dahsyat. Semoga kita tak degil macam tu. Tapi dalam masa yang sama, perangai ini kita warisi. Kita bukan degil dengan Nabi. Tapi kita dah lalui suratul Nahl. Kan macam-macam nikmat Allah bagi. Nikmat lembu, kambing, alam. Tapi kita tetap tak kembali pada Tuhan. So basically kita degil dalam bentuk yang berbeza dengan mereka. Kedegilan tu masih ada. Masih nak relax, dapat tu, tak ada rasa urge, tak ada rasa urgency. Kedegilan itu ada tapi dalam bentuk berbeza. So ada yang kata makna laka digunakan dalam ayat ni menunjukkan mereka tak mahu ikut arahan kamu. Laka. Lan nu'mina laka. Nu'mina laka. Bukan tidak beriman tapi tak mahu ikut arahan. So dia ada beza. Percaya dan tak mau ikut arahan. Ada beza. So pendapat kedua kata mereka percaya Nabi Musa ialah seorang rasul dan nabi tapi mereka tak mahu ikut arahan. Bila tanya percaya tak pada Nabi SAW? Percaya. Tapi nak tak ikut arahan Nabi untuk jadi suami yang baik, dia masih lagi angkat kaki, sepak kepala isteri dia. Kan? Kalau kata percaya pada Nabi, percaya. Ikut arahan Nabi, belum tentu. Gitu. So, sebab kalau tak percaya, kalau tidak percaya, maksudnya kalau tak percaya kerasulan Nabi itu, perkataan yang sepatutnya digunakan ialah bika dengan ba, bukan dengan lam.
Tu Quran is super sensitive. Kalau kita baca ayat tu, lan nu'mina laka. So laka, penggunaan laka bermaksud kami tak nak ikut arahan. Kami percaya engkau Rasul tapi kami tak nak ikut arahan. Jika ayat itu berbunyi begini, lan nu'mina bika. Lan nu'mina bika, maksudnya kami langsung tak percaya engkau ni seorang Rasul. Gitu. So dia dia case sensitif. Macam kita nak masukkan password kan, huruf besar huruf kecil tu sensitif kan. Salah huruf besar huruf kecil tak masuklah password tu. So Quran juga begitu. Penggunaan lam dengan ba membawa beza maksud yang sangat besar. So maknanya mereka sangat picky, sangat degil dengan Nabi yang mereka sudah dibantu berkali-kali pun tak nak ikut arahan yang diberikan. Padahal arahan yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah arahan dari Allah, bukan dari diri sendiri. So cuba lihat diri kita, sejauh mana kita patuh kepada arahan Nabi, sebab boleh jadi kita beriman dengan Nabi tapi tak patuh arahan baginda. Baginda nak umat dia bersatu. So sejauh mana kita yang semua ni sama-sama dalam parti bersatu? Oops, kan? Ikut tak arahan Nabi untuk sentiasa bersatu? Gitu. Ada yang kata mereka tidak percaya itu adalah arahan supaya dibunuh orang-orang yang telah murtad. Tu pendapat ahli tafsir lah. Dia kata, kau ni mandai-mandai je suruh bunuh, bukan arahan dari Tuhan pun. Bagi kes yang menyembah anak lembu. So mereka tuduh arahan tu, ini sengaja Nabi Musa yang arahkan begini. Mereka nak sendiri. So bila tak percaya arahan tu daripada Allah, suruh bunuh diri tadi. So dia tuduh arahan tu dari Nabi Musa. Maka mereka sendiri nak jumpa Allah, lihat depan mata, nak dengar sendiri arahan tu. Betul ke datang dari Allah? Legit? Legit. So sebelum kita kata kan berturut-turut ni, biadab betul lah, sombong betul, degil. Nanti dulu dengar penjelasan ahli tafsir ni. Kenapa mereka bertindak begitu? Kenapa nak tengok Allah secara jelas? Dia tak percaya Nabi Musa. Entah-entah ni mana-mana dia je. Dia ada alasan yang legit. Dia nak dengar sendiri dari Allah. Sebab tu hubungan dia dengan para nabi dan rasul yang diutuskan pada mereka, mereka buat tak tahu je. Sebab dia merasakan nabi dan rasul ini tidak cukup jujur. Sebagaimana apa yang mereka rasa pada diri dan circle mereka, kan dia sendiri dirasa aku tak boleh lurus bendul sangat. Bukan itu yang selalu kita kata ke? Jangan lurus bendul sangat, nanti kau kena pijak. Itulah idea Yahudi. Betul ke dia yang bagi arahan dari Tuhan? Apa lebihnya dia banding aku? Pula dia tak percaya Nabi Musa sampai dia nak jumpa Tuhan untuk dengar sendiri arahan dari Tuhan. Dan bayangkan dengan Nabi Musa pun begitu, setakat Nabi SAW yang berbangsa Arab, lagi dia orang tak pandang. Kemudian
hatta narallaha jahrah, sehingga kamu Musa tunjukkan Allah secara terang-terangan. Mereka nak lihat Allah dengan mata mereka sendiri. So saya tinggalkan tuan-puan pada perkataan mereka nak lihat Allah dengan mata kepala sendiri, kerana 8.58 saya percaya jam 9 anda semua ada kelas yang lain. So nak tengok diorang punya logik dalam beragama. Mereka bukan jenis dapat arahan terus buat. Dia tidak semudah kita. Kita dapat arahan kita buat je. Tanpa banyak soal. Tapi kerana mereka ini dia ada idea sendiri, pemikiran dia lebih kritis. Cara melihat lebih kritikal. Mereka ni kan lebih bijak begitu. Suka sangat pertikai. Lalu terlebih bijak dari pandai ni susah juga. Dia sendiri nak dengar begitu dan begini, kan payah. Bukan itu yang Kementerian Pelajaran Pendidikan yang nakkan agar anak-anak kita ni berfikiran apa? Kebat. Nak anak berfikiran kebat. Kemudian anak soal, Tuhan tu kat mana? Kenapa tak nampak? Lepas tu mak bapak bingung nak jawab macam mana. Kan? Dan idea mereka sendiri nak. Biar puas hati. I believe it when I see it. Aku akan percaya kalau aku nampak. Nabi sendiri pun tak percaya. Dah ada bukti depan mata pun tak. Satu, dia percaya Palestin tu tanah dia. Dia percaya Palestin tu tanah dia, tanah yang dijanjikan. So, apa yang kita belajar? Adakah hubungan kita dengan Nabi SAW sama dengan hubungan Yahudi dan Nabi Musa? Mereka bukan tidak beriman dengan Musa, tapi tak percaya. Tak nak ikut arahan. Gitu kan. So, kita beriman dengan Nabi, adakah kita mengikut arahan dari Nabi SAW? So tentang kes Uzair tu, tu nanti, lain kali. Orang kata Uzair itu anak Allah. So, kita jumpa lagi insyaAllah jam 9. Saya nak bertolak balik ke Putrajaya. Besok nak kerja pula. Harap kita jumpa lagi insyaAllah. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mencampakkan kita hidayah untuk terus kita istiqamah menimba ilmu pada kuliah maghrib pada malam ini. Dan pada malam ini Ustaz telah pun mentadabbur surah 54 ayat 54 dan 55 tak sempat habis lagi. Dan antara intipatinya itu sifat penerimaan taubat dari Allah SWT atas kaum Bani Israel yang menyembah anak lembu. Jadi selain itu tadi juga tentang kaum Yahudi yang merasa degil dan perbuatan mereka yang agak melampau. Jadi marilah sama-sama kita berdoa supaya kita terus bertaubat, berdoalah seterusnya berharap pada Allah
segala ibadah kita terima dan dipimpin kita di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim Gembanur Iman, terima kasih kepada para pencipta kalamullah yang sudi memilih bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Teruskan bersama dengan kuliah-kuliah Ustaz untuk mengetahui lebih lanjut tadabbur surah Al-Baqarah. Dan pada pukul 9.15 kita akan bersama dengan Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, iaitu dengan pengajian berkitab Al-Muhimmah. Dan sehingga itu, sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya sekali lagi dipersilakan Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan doa al-as, dan moga-moga perjalanan Ustaz balik ke Putrajaya Allah permudahkan, insya-Allah. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.